Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Uzri bin Zakaria, nombor matrik A171428 dan kawan saya Muhammad Awal bin Muhammad Saad A171420, Muhammad Saleh bin Abdul Razak A171419. InsyaAllah kami akan membentangkan surah Yasin. Kenapa dinamakan surah Yasin adalah kerana ia bermula dengan huruf muqatta'ah ya dan sin. Surah Yasin mengandungi 83 ayat. Surah yang ke-36 dan turutan surah-surah dalam Al-Quran. Terletak selepas surah Fatih dan sebelum surah As-Saffat dan merupakan surah Makkiyah. Asbab nuzul surah Yasin. Di dalam kitab Asbabun Nuzul, iaitu sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran karya Imam Asyuti. Ayat 1 dan 2, orang-orang musyrikin ingin memukul Nabi kerana merasa terganggu. Ayat 8, Abu Jahal tidak dapat melihat Nabi Muhammad SAW. Ayat 12, Bani Salamah ingin berpindah dekat dengan masjid. Ayat 77, seorang lelaki mengejek Rasulullah dengan membawa tulang yang rapuh. InsyaAllah akan disambung oleh kawan saya. Baik, seterusnya berkenaan dengan situasi nuzul surah Yasin. Situasi nuzul agak berbeza dengan asbabun nuzul. Situasi nuzul adalah bagaimanakah latar belakang ataupun suasana masyarakat yang melatari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan surah Yasin. Masyarakat Arab Mekah ketika itu sedang berada dalam kelalaian kerana daripada zaman nenek moyang mereka telah lama tidak diutuskan rasul dalam kalangan bangsa Arab. Kemudian orang-orang musyrikin ketika itu terus-menerus menunjukkan sikap benci kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, mereka tetap tidak ingin insaf dan mengambil pelajaran walaupun telah dinyatakan bukti-bukti kekuasaan Allah dan diberi contoh akibat yang menimpa kaum-kaum terdahulu yang mendustakan Nabi mereka. Kemudian orang-orang musyrikin ketika itu bersifat angkuh, bahkan mengejek seruan Nabi ketika diseru kepada kebajikan. Mereka tidak ingin memberi makan kepada orang fakir miskin ketika itu. Sesetengah kaum musyrikin sengaja menyifatkan Nabi sebagai seorang penyair. Walaupun mereka tahu bahawa bahasa Al-Quran itu sangat luar biasa, tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang dapat menandingi Al-Quran. Yang terakhir adalah ketika waktu itu mereka masih melakukan amalan syirik dan menyembah berhala dengan mengharapkan syafaat berhala-berhala tersebut. Padahal berhala itu mereka sendiri yang bina dan mereka yang perlu membersihkannya. Seterusnya maqasid surah Yasin. Maqasid bermaksud daripada perkataan maksud yang bererti kehendak sebenar pemberi ucapan. Manakala maqasid surah Yasin pula bererti kehendak sebenar Allah Subhanahu wa taala ataupun tujuan sebenar Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Yasin. Maqasid di dalam surah Yasin mempunyai maqasid yang boleh kita simpulkan. Yang pertamanya menunjukkan kemukjizatan Al-Quran dengan dimulakan dengan huruf muqata'ah iaitu Yasin. Kemudian Al-Quran disifatkan dengan sifat Al-Hakim yang mengisyaratkan kepada peringkat balaghah yang tertinggi. Dan yang keduanya menitik beratkan berkenaan pembinaan asas akidah dengan membicarakan berkenaan wahyu, kebenaran risalah kenabian, keesaan Allah dan pengecaman terhadap amalan-amalan syirik yang dilakukan oleh musyrikin. Dan yang ketiganya mengingatkan kepada peristiwa dan akibat yang menimpa kaum-kaum terdahulu yang menolak risalah para rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempatnya isu hari kebangkitan semula dan kekuasaan Allah diulang beberapa kali dengan ditunjukkan bukti-buktinya di dalam banyak ayat di dalam surah Yasin. Dan yang kelimanya menyampaikan kepada manusia hakikat kesucian dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang layak serta berhak diiktirafkan oleh semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan, surah Yasin merupakan surah yang sangat baik untuk ditadabburkan dan diamati oleh seluruh orang Islam kerana ianya mengandungi aspek-aspek terpenting dalam agama, iaitu mengenai kenabian, keimanan dan kebangkitan semula. Terdapat pelbagai peringatan dan amaran di dalam surah Yasin yang amat berkesan dalam
menyentuh dan membuka hati orang-orang yang memahami dan meneliti makna serta isi kandungannya. Pengajaran daripada apa yang berlaku pada umat terdahulu perlu juga dijadikan sebagai iktibar supaya kita tidak mengulangi perkara-perkara yang keji yang dilakukan oleh mereka. Akhir kata, kitab suci Allah Subhanahu wa taala merupakan mukjizat yang paling agung yang tiada tolak bandingnya, yang perlu kita baca dan perlu kita kaji dengan teliti, kerana terdapat banyak rahsia yang tersirat di sebalik ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Sekadar itu daripada kami. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.